Metodologi dalam menerima dan menolak teori konspirasi. Kena ada metodologi. Tak boleh tolak suka-suka, tak boleh terima suka-suka. Okey. Kita takrifkan dulu teori konspirasi itu apa. An evil, unlawful, treacherous or surreptitious plan formulated in secret by two or more persons or plot. Okay, senang kata, konspirasi ini adalah satu rancangan jahat oleh kumpulan yang kecil. Okay, rancangan jahat oleh kumpulan yang kecil yang berkuasa. Kita lihat istilah ini neutral. Neutral maksud dia bukanlah satu istilah yang datang je kita kena tolak atau kita kena terima. It's a neutral term, a conspiracy theory. That means it can be true, it can be false. Okay? Jadi kita kena hati-hati. Jangan fall into the syndrome of in denial. Dalam masa yang sama, jangan fall into the trap of paranoia. In denial ni apa? Apa saja dakwaan bahawa ada konspirasi sana, ada konspirasi sini, ada sebahagian orang dia in denial terus. Oh, no such thing, no such thing. Padahal bagi siapa yang ikut politik Malaysia sudah cukup kita tahu konspirasi berlaku di mana-mana dan bila-bila. So, saya sangat tak faham bagi golongan yang menolak teori konspirasi ni. Dalam tempat kerja pun orang berkonspirasi. Dalam rumah pun kadang-kadang orang-orang berkonspirasi. So, there's nothing impossible about conspiracy theory. Cuma kita perlukan kayu ukur. Kita perlukan syarat-syarat tertentu untuk terima dan untuk tolak. So pelik kan, kalau dekat Malaysia just one state ada konspirasi between political parties, takkan interstate tak ada, takkan global level tak ada. Doesn't make sense kan? Ok, saya create sikit lah. Ni saya panggil sebagai the ontological stairs ataupun the stairs of ontology, tangga ontologi. Maksud tangga ontologi ni apa? Macam mana kita nak tentukan keberadaan ataupun keberlakuan sesuatu. Dia mesti ada syarat-syarat dia. Sesuatu itu sama ada dia mustahil berlaku, ataupun dia mungkin berlaku, ataupun dia berlaku. Yang ketiga ni kita tak pernah dengar. Biasanya kalau hukum akal dalam kita baca akidah ada wajib, mungkin, mustahil. Tapi kita kena masukkan sebenarnya wukuk, keberlakuan. Ada benda yang dia bukan setakat mungkin dia berlaku. So macam mana kita nak naik daripada level mungkin kepada berlaku, daripada mungkin kepada berlaku? Sebab kebanyakan teori konspirasi berlegar di antara mungkin dan berlaku. Okay? So ini yang saya nak jelaskan. So kita tak boleh di sini, this is the most important part sebenarnya, supaya kita tak jatuh dalam sikap yang tak bertanggungjawab dalam menerima ataupun menolak teori konspirasi. Macam mana kita nak kata sebuah kemungkinan konspirasi itu benar-benar berlaku? Apakah syarat-syarat yang patut dipenuhi? Okey, saya letakkan 4 syarat. Dan 4 syarat ni yang saya ikut. Okey. Yang pertama sekali, mesti ada pengakuan konspirasi itu berlaku. Kalau ada pengakuan, habis cerita lah. Pelaku itu sendiri kata, ya, memang kami ada kumpulan ni dan kami buat benda jahat, kami merancang, kami plot. Nombor 2, pemberitahuan dari wahyu yang menepati ciri-ciri mereka. Kita buka Al-Quran, kita buka Sunnah, ada ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara terperinci dan kena pula dengan mereka. Nombor 3, pemberitahuan ataupun pembongkaran oleh ulama dan umara muslim dan bukan muslim. Ini pemberitahuan ulama dan umara, sama ada muslim ataupun bukan muslim. Nombor 4, pembuktian. Okey. Jadi persoalan dia, pengakuan dan pemberitahuan berkenaan dengan apa? Saya letakkan dan saya boldkan di sini bahawa ada kumpulan-kumpulan seperti Freemasonry, Batini, yang berkonspirasi menentang wahyu. Maksud dia ada golongan tertentu yang memang berkomplot untuk menghapuskan atau mengurangkan pengaruh wahyu dalam kehidupan manusia secara global. Benda ni kita kena iktiraf ada. Dan saya akan bawa ayat-ayat dalam Al-Quran. Sebab kalau kita nafi benda ni, banyak ayat Quran jadi tak function, banyak ayat Quran jadi irrelevant. Okey. So kita kena hati-hati bila nak menolak. Saya ulang lagi sekali. Apa yang cuba saya buktikan, bahawa ada kumpulan seperti Freemasonry dan Batini yang berkonspirasi menentang wahyu. Okey. Baik, tanpa membuang masa kita pergi kepada syarat yang pertama. Tak maaflah kalau mungkin terlalu teksty saya punya presentation. Sebenarnya benda ni boleh jadi booklet pun. Ni kira booklet yang saya syarahkan lah. Okay. Saya bawa banyak quote.
sebab ada orang minta bukti, minta daripada first, apa kita kata, authentic sources, kan. Okey, saudara Amirul Mukminin, dia mengkritik bila saya menukil daripada John Robinson. Dia mendakwa bahawa John Robinson ni tak boleh pakai. Kenapa tak boleh pakai? Sebab dia adalah Freemason dan dia membongkar tentang Freemason ni sebab dia nak selamatkan nyawa dia. Seolah-olah macam dia nak kata dia ni tak jujur sebab dia nak kena pancung. Jadi okey, aku buka cerita. Pertama sekali, mana saudara Amirul Mukminin dapat benda ni? Okey. Okey, dia tengah live. Saya nak tahu mari dapat benda ni. Itu dakwaan. Kan? Kalau semua orang boleh campak dakwaan macam tu, saya pun boleh campak dakwaan bahawa golongan Freemason pun buat propaganda. Mengatakan bahawa Robinson ni tulis buku tu sebab nak selamatkan nyawa. Kan? Kita tak boleh buat macam tu. John Robinson ni bukan orang sembarang tau. John Robinson ni adalah bekas anggota Freemason. Dan dia ni adalah profesor natural philosophy. Natural philosophy apa? Science. He's a scientist, he's a professor di Edinburgh University. Dalam masa yang sama, dia Secretary General dalam Royal Society. Ini bukan orang biasa. Ini bukan orang cikai-cikai. Kalau level kat Malaysia kita panggil, ini dah level Tan Sri lah, senang kata. Kan? Orang-orang yang trust, yang dipercayai. Okay? Jadi nak kata, pada saya, apa yang dikatakan oleh saudara Amirul Mukminin itu propaganda. Okay? Itu propaganda mereka-mereka yang mempertahankan Freemasonry. Kalau ada bukti, tolong bawa. Okey. Tajuk penuh bukunya. Bagi siapa nak tahu kandungan buku Robinson ni, kandungan dia punya tajuk buku tu sudah merumuskan buku dia. Okey. Apa tajuk buku dia? Proofs of a Conspiracy Against All Religions and Governments of Europe carried on in the secret meetings of Freemasons, Illuminati and reading societies. Reading societies. Okay, so pada saya ini pengakuan sebab dia anggota Freemason, dia bekas anggota Freemason. This is the level of acknowledgement from themselves, daripada diri mereka sendiri, daripada kumpulan mereka sendiri. So instead of criticizing this source, saya akan guna source ni sebenarnya. Okay, sebab dia sumber primer, authentic source. Ini saya tak payah nak jelaskan panjang. Dia kata dia dah kaji lama. Dia trace 50 years. Kajian dia tu, dia trace 50 years ke belakang. Perancangan, geng-geng. Sebahagian mereka adalah kawan-kawan dia sendiri. Okay? Plot mereka untuk bawa kepada French Revolution. An association has been formed for the express purpose of rooting out all religious establishments and overturning all the existing governments of Europe. Okay? So, ini seperti yang saya dakwa tadi lah. Okay? Memusuhi agama ataupun religious establishments lah. Pada waktu itu adalah gereja. Memang kita sebagai umat Islam, kita ada masalah dengan Christianity dari segi akidah. Tetapi bagi kami, akidah Christianity itu yang bermasalah. Kita tak boleh throw the baby with the bathwater. Yang berlaku ketika revolusi Perancis, mereka ada masalah dengan gereja, mereka ada masalah dengan monarki. Habis seluruh sistem tu mereka buang. Adakah mereka menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik? Jauh sekali tidak. Bagi pandangan kami, bagi pandangan saya khususnya, jauh sekali sebenarnya. Alternatif yang mereka bawa selepas mereka jatuhkan gereja, lepas mereka jatuhkan monarki, bukanlah lebih baik sebenarnya. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Baik, jadi ini nukilan daripada Segi Abad Gallardo, ya, bekas ahli Freemason. Boleh check dia online. Dia hidup lagi. Dia tak sampai tertitik degree lah, tapi dia sampai level Venerable Master, iaitu degree ke-18. Jadi dia kata, tengok ni, I give figures about the two French assemblies, the Senate and the National Assembly. The Freemasons represent around 0.03% of the French population, and yet 35% of France deputies and senators are Freemasons. It is 120 times more likely to become a deputy or a senator for a Freemason than for someone who is not. So jadi kalau nak naik dalam strata masyarakat, chances the higher kalau awak join Freemasonic Lodge. Jadi mereka sangat berpengaruh di Perancis sehingga ke hari ini, dan mereka sangat menyokong polisi-polisi yang mengarah kepada liberalization of society. Okay? Liberalization ni bukan setakat pada liberalization of politics, tapi moral liberalization, itu yang menjadi perhatian kami. Baik,
Kemudian ini daripada Maximilian Robespierre. Ada yang kata mungkin Ustaz, Robespierre ni bukan Freemason. Okey, saya nak tekankan dekat sini. You call them Illuminati ke? You panggil dia orang ni Jacobins ke? You panggil dia orang ni Freemason ke? Templars ke? Al-Ism tak berapa important. Kita lihat kepada hakikat DNA dia orang. Okey, sebab saudara Amil Mukminin cuba meridiculouskan saya punya position, ya. Yang mengatakan Ustaz Noh menyamakan apple dengan tomato, kan? Sebab apa? Tomato merah, apple merah, kan? Dua-dua macam bulat, kan? Lepas tu dia punya kulit sangat soft, kan? Sangat licin. Maka Ustaz Noh seolah-olah menyamakan Bautinia dengan Freemasonry, macam menyamakan tomato dengan apple. Pada saya itu adalah satu oversimplification of my position lah, kan? Saya tak tahu beliau buat secara sengaja atau beliau tak buat homework. Okay. Yang saya tengok daripada pembentangan beliau, dia lebih kepada yang kedua lah. Dia tak buat homework sebenarnya. Okay. He didn't do his homework properly. Jadi bila saya menyamakan, saya melihat kepada DNA mereka, bukan nama, bukan persamaan luaran. Persamaan luaran tu boleh jadi penyokong saya, tapi kita lihat kepada hakikat zat ataupun DNA kumpulan-kumpulan ini, dan saya akan jelaskan apa DNA itu nanti. Okey, tengok ni Robespierre. Robespierre ni kepala kepada gerakan membawa kepada revolusi Perancis. Kings, aristocrats, tyrants, whoever they be, are slaves rebelling against the sovereign of the earth, which is the human race, and against the legislator of the universe, which is nature. Ramai orang kalau baca sekali mungkin rasa apa problem statement ni. Tapi tahu tidak bahawa Robespierre ni dia ada buat satu cult dipanggil the cult of the supreme being. Dan the cult of the supreme being ni kita boleh panggil dia sebagai satu bentuk deism. Deism ni apa? Tuhan ada, tapi Tuhan ni macam the watchmaker. Dia buat alam ni, lepas tu dia tinggalkan alam ni bergerak sendiri. Alam ni bergerak sendiri. Sebahagian scholars kata deism ni is just a disguise for atheism sebenarnya. Disguise je. Dia takut nak tolak Tuhan terus sebab akan nampak bodoh. Dia kata okey, Tuhan ada, tapi syariat, akhlak semua kita buat sendiri. Samalah macam kata Tuhan tak ada, he's not important pun sebenarnya. Jadi dalam statement ni dia nak kata bahawa sovereign of the earth adalah manusia dan legislation datang daripada nature. Gerakan dia ni juga dipanggil sebagai the cult of nature, sebab mereka banyak menyeru nature with capital N. Kalau dulu gereja God, kan? Revolusi Perancis ni dia tak beza saja, dia tukar God kepada nature. Dia tukar God kepada nature. Banyak appeal to nature, banyak slogan nature. Sehingga ada seorang penulis ni tulis sebuah buku dipanggil sebagai The Terror of Natural Rights. Bagaimana konsep nature ni yang mereka guna ketika revolusi Perancis ni, ataupun natural rights, nanti kita cerita, itu sebagai akar kepada human rights. Konsep natural rights ni akhirnya membawa kepada keganasan ataupun pengganasan luar biasa. Okey. Jadi dia orang ganti daripada God kepada nature sebenarnya. So nak kata dia orang ni totally secular ataupun tak ada agama, tak betul. Dia orang ada agama dia orang sendiri. Okey, agama dia orang sendiri. Okey, ini saya bawa pengakuan ataupun pembongkaran daripada Yusuf Al-Hajj. Dia ni 33rd degree Freemason daripada Lebanon. Okey, dia tulis sebuah kitab tentang Haikal Sulaiman. Dia memberitahu kita bahawa Freemason ni ada 3 jenis. Sebab tu saya nak kata bahawa bukan semua Freemason itu sama. Saya bukan nak kata semua Freemason yang awak jumpa dekat Malaysia ke, dekat Singapura ke, dekat Indonesia ke, dekat negara Arab semua memang jahat, nak menghancur. Tidak. Many of them are good people. Okay, saya yakin many of them masuk Freemasonry atas sebab-sebab yang bukan jahat. Okay, it's not for sinister purposes ataupun sinister agenda. Yusuf Al-Hajj pun mengatakan bahawa Freemason ada 3 secara umum. Yang pertama sekali, dia orang ni banyak bermain lambang. It's just a fraternity, brotherhood, mana mereka bertukar-tukar, dia orang punya kad, tukar-tukar dia punya expertise. Okay, ini harmless, tak ada apa-apa masalah. Naik kepada level ataupun kumpulan yang jenis yang kedua, Freemason jenis yang kedua, di sini bila mereka diserapkan dengan elemen-elemen Zionism. Okay, saya tak nak cakap Bani Israel ataupun orang Yahudi sebagai bangsa, tidak. Saya bercakap tentang sebuah ideologi. Okay, sebab Rasulullah SAW sebut Yuhawidani, boleh meyahudikan seseorang. Maksud dia bukan bangsa, it is the mentality, it is the world view, it is the lifestyle. So we are not anti-Semitic. To be an anti-Semitic, I have to be anti-Arab, which is nonsensical. Because Rasulullah SAW is an Arab, he's a Semite also. So Muslims can never be anti-Semitic.
Okey, jadi kita mengkritik fikrah itu, Zionism secara khususnya. So firqah yang kedua ni, elemen-elemen Zionism sudah dimasukkan. Mereka banyak guna lambang-lambang Zionism dan sebagainya. Yang bestnya adalah kumpulan yang ketiga. Ini lebih atas sebenarnya. Mereka ni adalah golongan yang sebenarnya memperkudakan golongan Yahudi. Mereka memperkudakan golongan Yahudi untuk mengembalikan zaman kegemilangan tamadun-tamadun syirik purba seperti Rom, Yunani. Jadi mereka mempergunakan golongan yang kedua dan pertama tadi. Kalau yang kedua nak kembalikan Haikal Sulaiman, the Temple of Solomon, ataupun ke kerajaan Israel. Yang ketiga ni dia nak mengembalikan kerajaan total syirik yang tak ada kaitan pun dengan Nabi Isa ataupun Nabi Musa, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak semua mereka sama. Saya ulang lagi sekali, tak semua mereka sama. Dan mereka juga ada operatif dan spekulatif Freemasonry. Okay, operatif ni apa? Kita boleh kata bahawa gerakan Freemasonry ni dia emerge ataupun bangkit secara natural. Secara natural ni maksud dia apa? Maksud dia mereka bukan menubuhkan Freemasonry atas dasar konspirasi untuk membuat kejahatan. Diorang ni start sebagai club orang-orang yang kita kata architects lah ataupun pembina stone masons. Itu operatif. Maksudnya pada waktu itu mereka masih bekerja sebagai masons. Jadi mereka buat satu club untuk guard ataupun melindungi rahsia craft mereka. Tapi selepas itu mereka beralih kepada spekulatif Freemasonry. Mereka mula tak tahu siapalah secara spesifik yang buat masuk akidah-akidah, teori-teori esoterik, occultish, ataupun kita boleh kata sebagai paganism. Di dalam sebuah masyarakat Kristian ni, diorang ada satu kumpulan underground yang bawa elemen-elemen ataupun akidah, teologi paganism, occultish, esoterik dan sebagainya. Di situ mereka dah berubah jadi terpanggil sebagai speculative Freemasonry. Diorang dah tak buat lagi operatif tu. Maksud dia, diorang ni yang join Freemasonry tak semestinya Mason sekarang ni, Masons ataupun arkitek. So dia dah beralih daripada operative Freemasonry kepada speculative Freemasonry. Okey, nombor satu, pengakuan seterusnya. Ini daripada Manly Palmer Hall ataupun Manly P Hall. Dia banyak tulis buku, banyak berpuluh buku yang dia tulis. Dia ni tertitik degree Mason juga. So saya merujuk sumber primer. Banyak yang kebanyakan yang saya rujuk adalah sumber primer dan sumber autentik. Okey. Tengok. The true Mason is not creed bound. He realizes with the divine illumination of his Lord that as a Mason, his religion must be universal. Christ, Buddha or Muhammad. The name means little, for he recognizes only the light and not the bearer. He worships at every shrine, bows before every altar, whether in temple, mosque or cathedral, realizing with his true understanding the oneness of all spiritual truth. Ni kenyataan sebiji apa yang Ibn Arabi sebut. Okey, you boleh, yang penting you percaya kepada Tuhan, you nak ikut Muhammad boleh, you nak ikut Buddha boleh, you nak ikut Christ boleh, tak ada masalah. Dekat masjid ke, dekat kuil ke? Dia tak perasan, dia menyokong poin kita. Terima kasih. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, apa bukti dekat sini? Buktinya adalah mereka nak bawa satu agama baru yang menguasai agama-agama lain. Nanti saya akan bawa bukti lagi atas kenyataan itu. Kenyataan di Dewan Rakyat di Malaysia. Dewan Rakyat di Malaysia. Hasil kajian sebuah jawatan kuasa yang diperintahkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Tun Hussein On. Okay, saya akan bawa nanti. So dia orang ni nak hancurkan agama-agama lain, tapi bukan secara langsung. Dia mengatakan bahawa tak apa, nak percaya apa tak ada masalah. You can believe whatever you want to believe. Itu sebenarnya awak telah menyangkal semua agama sebenarnya. Okey, dalam dakwaan awak mengatakan tak ada masalah, tapi awak dah menyangkal Islam, menyangkal Kristianiti, menyangkal Buddhism. Sebab agama-agama ini dia ada exclusivist claim masing-masing. They have their own exclusive claim. You pula datang kata tak, you all are the same. That means you are denying everyone. Okay, you are negating all of them. Menariknya, di Amerika Syarikat, mereka ada satu website ni, panggil sebagai The Order of Former Freemasons. Mereka ni bekas Freemasons yang dah kembali kepada agama Kristian lah. Dia sedar masalah Freemasonry, dia kembali kepada agama Kristian. Mereka buat satu website. Dia pun cakap benda sama. Dia nak kata bahawa dalam Freemasonry kata nak sembah Tuhan mana sembah lah, sebab semua Tuhan sama.
Sampai ada yang kata kalau aku sembah setan boleh tak? Dia kata tak ada masalah, sembah setan pun boleh juga. Jadi dia mula perasan bahawa sebenarnya dakwaan mereka boleh sembah apa saja, yang penting kita bersatu atas dasar Freemasonry, sebenarnya adalah satu subversive statement. Kejap ada tisu tak? Mana? Okey. Okey. Kemudian nombor 2, pemberitahuan daripada wahyu. Ini syarat kedua untuk kita terima bahawa sesuatu kemungkinan konspirasi itu sebenarnya berlaku. Pemberitahuan wahyu. Okey. Zionis, iaitu golongan yang meninggalkan jalan Nabi Musa dan menggunakan apa sahaja cara sekalipun untuk menjajah Jerusalem. Okey, saya takrifkan Zionis sebagai itu. Itu golongan yang meninggalkan jalan Nabi Musa dan menggunakan apa sahaja cara sekalipun untuk menjajah Jerusalem. Okey. Zionis adalah watak yang paling dahsyat dicela dalam Al-Quran. Mereka adalah watak utama sejarah yang dijelaskan Allah secara panjang lebar dalam Al-Quran dan Nabi dalam sunnah. Kita tak dapat nafikan, sesiapa yang baca Quran, kita akan perasan bahawa ada satu watak yang dianggap sebagai watak yang paling black iaitu golongan ini. Kita tak dapat nafikan. Kemudian kumpulan ini melontarkan wahyu Allah ke belakang dan mengikut jalan fitnah syaitan ke atas Nabi Sulaiman dan jalan sihir Babylon. Apa Allah SWT firman dalam surah Al-Baqarah 101-102? Alamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Bila datang Rasul Allah kepada golongan ini, mereka melontarkan kitab itu ke belakang mereka. Maksud dia sebagai kiasan, mereka membuang agama yang Allah telah berikan kepada mereka. Lepas mereka buang agama itu, mereka beralih kepada apa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Lepas mereka buang agama wahyu yang Allah berikan kepada mereka, yang dibawa oleh para nabi mereka, mereka beralih kepada fitnah yang dilontarkan golongan syaitan kepada Nabi Sulaiman. Apakah fitnah itu? Mereka memfitnah bahawa Nabi Sulaiman ni tukang sihir. Sebab tu mereka nak belajar sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Okey. Jadi mereka buang wahyu dan mereka beralih kepada sihir. Khususnya Allah sebut nama Babylon. Itu penting. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. So ada Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir, ada sihir, ada Babylon. Ini semua quite spesifik Allah nak jelaskan kepada kita. Kemudian sebelum ayat tu, itu yang penting. Mereka buang wahyu. Buang wahyu, beralih kepada sihir. Mereka sentiasa berusaha mencetus kaca bilau di atas muka bumi dan menghapuskan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka cuba. Ada golongan ni. Kita kena kata ada. So saya nak isbatkan bahawa ada konspirasi ni berlaku. Siapa mereka? Itu terbuka kepada ijtihad. Tetapi golongan yang nak menghapuskan wahyu memang ada, dan mereka akan ada sampai akhir zaman. Okay? Bagi siapa yang kata tak ada lah, tak ada orang memusuhi agama Allah, tak ada orang memusuhi Islam, saya kena beritahu bahawa awak naif, extremely naif. Okey. Apa kaitan Freemasonry dengan Zionism? Okey, ini saya bawa nukilan-nukilan banyak sebenarnya yang menunjukkan bahawa Freemasonry banyak menggunakan perlambangan Yahudi. Okey, perlambangan Zionis. Kalau I want to be specific, I'm not against Jews. Lagi sekali saya ulang benda ni. Jangan sampai orang twist penyampaian saya ini sebagai anti-Semitic. Tidak. Okay, saya mengkritik sebuah ideologi yang dibagi sebagai Zionism. Okay. Ini boleh rujuk sendiri. Kemudian Al-Baqarah 76 menjelaskan dua wajah golongan ini. Dia dua wajah. Depan orang Islam dia cakap lain, tapi sesama mereka akan cakap lain. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kan, bila mereka berjumpa orang beriman kata, "Oh, kami bersama kamu, kami beriman." Tapi bila mereka jumpa sama sendiri, dia mula kritik satu sama lain. Apabila ada salah seorang tersalah cakap, kan, menyokong umat Islam, menyokong wahyu. So depan lain, belakang lain. Kemudian surah Ra'd ayat 42. Okey, laqad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a. Kan, sebelum Nabi SAW, sebelum golongan itu dah ada plotting ataupun konspirasi ke atas nabi-nabi sebelum itu. Tapi akhirnya
konspirasi mereka itu ditelan oleh makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Bukan, saya kena cepat minta maaf sebab slide saya ada 100 lebih. Saya ni ada penyakit sikit. Penyakit saya adalah slide saya selalu berlambak. Saya tahu masa tak cukup, tapi tak apalah, bismillah. We hope for a miracle. Okey, bukankah ini semua adalah hakikat konspirasi atas wahyu? Adakah Quran kitab konspirasi dan paranoia? Ni soalan saya. Adakah kamu nak kata Quran ni adalah kitab konspirasi dan kitab yang menyebarkan paranoia? Kalau kamu jawab tidak, soalan seterusnya, kumpulan-kumpulan ni masih ada ke tak ada? Ke dah hilang semua dah? Ada orang nak kata bahawa oh yang Allah kritik tu semua dah habis dah, selesai dah tu zaman Nabi je Ustaz. Sezaman kita tak ada ke? Tak ada orang yang memusuhi wahyu ke? You hidup dekat apa, dunia keber ke? Saya tak pasti dunia apa awak hidup, in which world you are living in when you speak things like that. Kita tengok satu lagi ciri mereka. Dalam Al-Quran ada satu ciri yang mana Allah sifatkan inilah kekufuran yang hakiki. Allah kata ulaika humul kafiruna haqqan, mereka lah orang kafir yang benar-benar kafir. Siapa mereka? Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Mereka yang kufur terhadap Allah dan Rasul dan cuba untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya. They like to separate between God and the prophets. Hakikatnya mereka kufur kepada kedua-dua sekali. Tapi modus operandi mereka pisahkan Tuhan daripada Nabi-Nabi. Saya percaya pada Tuhan, tapi saya tak boleh accept Nabi-Nabi ni. It is exactly what the Freemasons are saying. They cannot accept the established religions, but they claim, oh, we believe in God. Okay, ini deism. There is a God, but he has nothing to do with our lives. We manage our own lives. Kita buat kita punya own legal framework kita, falsafah hidup kita, morality hidup kita, semua kita buat sendiri. That's like saying I don't believe in God pun sebenarnya. Yes, rejection. Okay. Ada kata Ustaz, atheist lagi teruk Ustaz, atheist tak percaya pada Tuhan tu. Tapi atheist ni dia kategori yang sebenarnya Freemason pun hantam atheist juga. Sebab Freemason kata atheist ni kira level paling low lah, dol paling dol lah kita kata. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kufur yang sebenar kufur, awak kena iktiraf dulu, lepas tu awak reject. I know there's a God, but I reject him. Itu yang dahsyat tau. Itulah kafirun haqqa sebenarnya. Macam golongan musyrikun Quraisy kan, dia tahu ada Allah. Ada Allah. Allah tu macam mana kita tak tahulah dalam pemikiran mereka. Tapi dia iktiraf, lepas tu dia reject. There is a God, but I reject his guidance. I can guide my own life. Inilah penolakan yang paling dahsyat. Deism, iaitu akidah asas Freemason, adalah di dalam kategori ini. Dia deist